Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 8 Grup B akan menjalankan sesi berbual bersama Cikgu jemputan kami pada pagi ini. Baiklah Cikgu, tanpa membuang masa kita akan pergi ke soalan yang pertama, boleh? Boleh. Okey, soalan pertama. Bolehkah Cikgu menceritakan sedikit latar belakang mengenai Cikgu? Saya mula menjadi guru bermula pada tahun 2005, first posting di sekolah berasrama penuh integrasi Gopeng Perak. Kat situlah bermulanya kerjaya saya sebagai seorang guru. Okey. Dan saya sebenarnya jurusan saya adalah Bachelor Science Bioteknologi. Sekarang saya mengajar di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud daripada 2019. Okey, saya nama Rohayati binti Abdul Razak. Saya ni asalnya daripada negeri Johor, dari daerah Pontian. Telah mengajar selama 31 tahun lah, termasuk tahun ni lah. Jadi saya mengajar pendidikan seni dan juga bahasa Inggeris lah. Kita meneruskan soalan kita dengan soalan yang kedua, iaitu bagi Cikgu, apakah unsur yang membangkitkan hasrat Cikgu untuk menjadi seorang guru? Hasrat nak jadi guru tu boleh dikatakan tak ada, sebab cita-cita asal saya adalah untuk jadi seorang doktor. Tetapi setelah saya terdedah dengan pelbagai aktiviti yang melibatkan pelajar, rasa cinta terhadap bidang perguruan tu, nak mengajar tu makin timbul. Disebabkan oleh kegagalan saya nak mengambil medik, itulah yang menyebabkan saya nak ambil subjek biologi, dan saya merasakan saya perlu lahirkan lebih ramai doktor-doktor yang boleh menggantikan ataupun mengambil tempat saya yang saya gagal tersebut. Selain pada gambar-gambar yang menarik yang cikgu lama saya gunakan tu, dia sendiri tu memang pandai melukis. Tu lagi menambah kita punya minat lah nak jadi cikgu seni. Niat nak jadi cikgu tu sebab kita nak share ilmu yang kita baru dapat kan. Macam mana nak memajukan dia punya talented kan, bakat dia orang tu. Saya pun sebagai seorang cikgu rasa nak share lah benda tu, macam mana supaya bakat tu dapat ditunjukkan lagi. Bagi Cikgu pula, apa pula daripada sudut pandang Cikgu lah, apakah ciri-ciri kepribadian seorang guru tu yang membuatkan seorang itu menjadi seorang guru yang berjaya? Yang paling penting nak jadi guru ni adalah passion lah. Rasa minat yang mendalam terhadap bidang perguruan. Jadi yang paling penting adalah kita nak menimbulkan minat dan rasa tanggungjawab terhadap bidang profesion kita lah. Dan kalau bagi saya yang dibergelarkan berjaya tu adalah guru-guru tu dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik secara profesional. Saya lebih suka sharing apa saja pengetahuan yang saya ada, dan kita nak share macam mana kita boleh mencapai kejayaan kita di masa kita belajar tu. Kita nak share sama dengan student kita. Walaupun student tu dapat sesuatu ilmu yang sedikit, walaupun dia dapat satu, kita rasa seronok, kita rasa lega, paling tidak dia dah ada perubahan satu anak kami. Jadi berdasarkan pengalaman Cikgu sendiri, apakah pula kelemahan pada seseorang guru itu yang menghalangnya dari menjadi insan guru yang profesional dalam bidang perguruan? Okey, kelemahan yang ada pada seorang guru yang menghalang dia jadi orang yang profesional dalam bidang perguruan ni, saya nampak satu, yang pertama, jangan selesa berada pada zon selesa lah. Maksudnya kalau dia dah biasa buat kerja tu, dia hanya suka buat kerja tu saja. Tak nak mencari sesuatu yang baru lah. Zaman sekarang ni macam-macam benda kena buat kan. Maksudnya teknologi tu berkembang dengan terlalu pantas. Jadi kalau dia berada di takuk lama, dia tak belajar sesuatu yang baru, dia mungkin ketinggalan lah. Yang menghalang ni, kalau kita rasa tak nak berubah, kita tak nak cuba, sentiasa fokus dengan perubahan-perubahan bahan-bahan, alat-alat terkini, terbaru, teknik-teknik terkini, apa kena catch up dengan cepat lah. Kadang-kadang kita terlibat dengan program-program masyarakat sosial kan, kita membantu jadi kena ada tak ilmu-ilmu yang terkini atau baru, kena ambil tahu. Jadi Cikgu, kita dah lihat apa ciri kepribadian yang perlu seorang guru tu ada untuk berjaya, dan kita dah lihat dari pengalaman Cikgu apakah kelemahan seorang guru tu yang menghalang dia dari
jadi insan guru yang profesional dalam bidang perguruan. Jadi soalan seterusnya pula, apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik lagi kepribadian seorang guru yang unggul? Jadi sebagai seorang guru ni bukan sekadar kita masuk kelas dan mengajar, tetapi kadang-kadang kita kena jadi seorang bapa, kita kena jadi seorang ibu. Maksudnya kita kena empati. Dia kena sentiasa menambah baik ilmu yang ada pada diri dia. Peribadian seorang guru yang sangat unggul ni, dia sangat terbuka. Dia kena ada sifat terbuka untuk memberi dan menerima. Kena sentiasa peka dengan perubahan yang terbaru kan, yang sentiasa di sekeliling dia lah. Dan juga kena sentiasa bersedia lah. Dan dalam situasi apa pun kena bersedia. Kena ambil tahu walaupun ilmu tu bukan di luar bidang kemampuan kita sebagai seorang guru. Jadi dalam pandangan cikgu, bagaimana pula dengan keperluan kemahiran ICT dalam profesi guru? Adakah ianya penting bagi kami, terutama sekali sebagai kami lah sebagai bakal pendidik? Adakah pentingnya untuk ada kemahiran ICT ni? Seorang guru tu dia paling tidak dia kena menguasai apa yang KPM sedia. Sebab KPM sedia tu adalah benda-benda yang asas lah. Macam Google Classroom, Quizy, apa semua tu lah. Jadi penguasaan teknologi ni adalah satu yang sangat penting lah. Sekurang-kurangnya cikgu tahu menggunakan aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan untuk pembelajaran lah. Kalau guru-guru baru ni memang kena mahir belaka, kena ambil tahu belaka. Dan sebagai cikgu lama pun terpaksa, suka tak suka terpaksa jugalah ambil tahu, sebab memang benda tu akan digunakan. Kan dah ada buku teks dan buku tu banyak membantu. Buku teks tu sangat bagus. Cikgu sini sangat suka dengan buku teks tadi, dan banyak membantu. Dan cikgu sendiri belajar dalam buku teks tadi. Jadi dari sudut pandangan cikgu sendiri yang melihat secara kasar lah, adakah jati diri seorang pendidik muda dengan pendidik yang sudah veteran menjadi satu penanda aras untuk membuktikan guru itu adalah seorang yang profesional? Saya rasa ianya satu penanda aras yang bagus lah bila guru veteran ni dia menunjukkan ciri-ciri yang profesional. Jadi kehebatan sekolah ni yang saya nampak adalah guru-guru lama dia akan membimbing guru-guru yang baru masuk. Sekolah ni ramai guru-guru yang veteran yang tak loket ilmu untuk berkongsi dengan guru-guru baru, dan juga dalam masa yang sama dia pun tak malu nak belajar sesuatu yang baru daripada cikgu-cikgu yang muda-muda ni. Jati diri seorang pendidik muda dengan pendidik veteran ni mungkin berbeza. Mereka mengalami zaman yang berbeza. Masing-masing kena bertukar-tukar maklumat lah. Sebab kadang-kadang ada guru muda tu dia tidak mendapat maklumat, tidak mendapat pengetahuan seperti guru lama. Guru lama pula tidak mendapat ilmu-ilmu yang guru baru dapat kan. Kena saling bertukar pandangan pengetahuan ya, untuk supaya lebih profesional lagi lah. Okey, cikgu, kita ke soalan yang seterusnya. Adakah mempunyai kepribadian yang profesional dalam menjadi seorang pendidik adalah penting kepada kami sebagai bakal guru? Jadi yang pertamanya adalah sentiasa menepati masa lah. Dia sentiasa profesional, tidak mencampur adukkan hal-hal peribadi dengan kerja lah. Nak jadi seorang guru yang profesional ni banyak benda lah kita kena pertimbangkan. Kalau ada masalah kat rumah tu jangan bawa ke sekolah. Itu dah pasti. Kita sebagai cikgu memang bekerja dalam bidang profesional. Kena sentiasa open minded, terbuka dengan semua ilmu, sama ada yang lama atau baru. Bukan saja dari segi ilmu, dari segi persekitaran mereka pun kena peka. Dengan masyarakat pun kena peka juga. Macam mana nak menghadapi masyarakat. Suasana itu berbeza, tak sama dengan masyarakat ni. Ada yang berpendidikan, ada yang tak ada. Saya nak tanya soalan yang seterusnya pula. Sepanjang pengalaman cikgu menjadi seorang pendidik, ada tak banyak perkara atau yang menghalang atau melarang cikgu untuk buat suatu tindakan yang mungkin boleh menjejaskan imej cikgu sebagai seorang pendidik?
kena patuhi undang-undang lah. Sebagai seorang pendidik dia ada SOP. Jangan terlalu lantang, sehingga menimbulkan isu lah, isu imej sebagai seorang pendidik. Kena jaga sebab pendidik ni kenapa jadi seorang guru ni dianggap sebagai satu profession yang mulia, sebab dia ada karakter ataupun karisma dia tersendiri. Memang sebagai seorang pekerja penjawat awam, kita dah bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan, tidak sebarang-sebarang menyebabkan sebarang yang tak sepatutnya tanpa batasan. Sebab kita ni penjawat awam, tambah seorang guru yang orang pandang guru ni orang yang berakhlak. Jadi kena jaga akhlak sebagai seorang guru. Bolehkah cikgu bagi sedikit kata-kata semangat dan pembakar semangatlah untuk kami sebagai bakal guru yang akan menempuh cabaran sebagai seorang guru profesional? Nasihat saya untuk yang terakhir ni, saya harapkan setiap daripada bakal-bakal guru ni mempersiapkan dirilah dengan ilmu yang lengkap yang sepatutnya untuk terjun ke bidang perguruan. Jadi kena bersedia dari segi cara nak jadi guru yang baik. Kena ada social skill, kena ada soft skill, bukan sekadar tahu mengajar. Jadi walaupun syarat nak jadi guru tu, guru perlu mengajar dan murid perlu belajar. Tapi cara murid belajar tu mungkin dah berbeza, dah tak sama dengan zaman kamu sekolah dulu. Jadi sebagai bakal guru pun kena mempersiapkan dengan cara pengajaran masa depan. Sebab macam sekarang ni, untuk sekarang, so mungkin 2 tahun lagi sistem pendidikan pun mungkin berubah, dan kita punya silibus pun sudah dinilai semula lah. Kalau ikutkan menteri 2027 rasanya akan ada silibus yang dikemas kini lah. Dan saya dapat terima anugerah tu, itu sebenarnya bukanlah niat utama jadi guru, tetapi itu adalah bonus. Bukannya kita nak up diri kita, tapi orang yang bagi itu satu bonus kita dalam bidang perguruan lah, maksudnya mungkin boleh jadi sebagai profil kita untuk kita lonjakkan kita punya prestasi. Jadi saya memang percayalah cikgu-cikgu yang ada dekat universiti ataupun ITC memang dah dilatih dengan baik. Tunggu masa saja nak menyampaikan apa yang dia belajar dekat universiti tersebut. Sebagainya, kamu 5 tahun tu memang banyak sangat benda yang kamu boleh develop. Sebagai contoh sekarang kamu dah boleh mula buat inovasi, nak mengajar, nak buat bahan-bahan bantu mengajar, buat konten yang berkaitan dengan subjek kamu. Paling penting jangan mudah patah semangat. Untuk yang bakal jadi cikgu, kena berusaha bersungguh-sungguh. Zaman moden yang sangat mencabar ni, dengan pelbagai halangan dari segi perundangannya, dari segi masyarakatnya. Jangan lemah semangat. Itu je. Sebab yang penting kita capai niat kita nak jadi cikgu tu. Capai niat untuk jadi cikgu. Jadi kena ada misi dan misi kita tu tercapai.